A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardu samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina qurratul a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita sambung pengajian kita, kitab Munyatul Musalli. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini, amin 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 ya rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimallahu ta'ala, sujud sahwi. Bermula sujud sahwi itu dua sujud jua, dan jikalau banyak lupanya sekalipun, wajib ia meniatkan sujud sahwi. Jadi sebelum ni kita dah faham kalau buat salah sujud sahwi. Yang sebenarnya kita ulang balik yang ulang lepas. Di antara yang kena sujud sahwi apabila ragu-ragu syak dalam rakaat. Aku rakaat ketiga keempat, ambil yang sikit, 3. Lepas tu kena tambah lagi 1 sujud sahwi. Itu di antaranya. Tapi bukan setakat dia tinggal rakaat saja, kunut pun dia terlepas, ataupun tasyahud awal pun dia terlepas, tahiyat awal. Jadi dekat situ kalau ikut betul tu apa? Sekali salah sekali sujud sahwi lah. Tak ada. Walaupun berapa kali salah kat situ, lebih pada sekali, tetap agak sekali agak sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Jadi dia dah lah apa? Ragu rakaat ke berapa? Ketiga ke empat? Ketiga. Tak apa, ragu 1. Sujud sahwi pun apa, tahiyat awal pun tak buat, tapi dia kena buat sekali je. Tak adalah pas sujud sahwi, oh yang ni sebab aku lupa apa tahiyat awal, lepas tu sujud sekali. Tak. Dia hanya sekali sahaja. Yang tu semua maklumlah. Lepas tu pula tempat sujud sahwi. Dia dekat mana yang sujud sahwi ni? Dan tempatnya, yakni tempat sujud sahwi itu dahulu daripada salam, yakni dia dulu daripada salam. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi, sebelum tu, sikit sebelum salam. Dan kemudian daripada tasyahud dan solawat, seperti sujud sembahyang. Jadi at-tahiyatul mubarak bukan sebelum tu. Lepas at-tahiyat, lepas tu kita salawat. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu salawat apa Ibrahimnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Lepas daripada salawat tu sujud sahwi, yakni senang cerita dia sebelum sikit daripada salam. Adapun disunatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum apa nak bagi salam tu, ya kita doa juga sunat di doa. Itu di antara tempat mustajab. Dan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia doa? Apa yang minta Masih Dajjal, azabil qabri. Yang doa apa? Jauh daripada fitnah Dajjal, daripada azab kubur, wahya wal mamat. Apa yang ayat tu. Adapun kalau tak ingat, apa saja kita nak doa waktu tu boleh. Tapi jangan buka apa, buka mulut lah. Kita nak pasal doa lah bahasa Melayu, kita tak tahu. Jadi itu di antara tempat yang mustajab, sujud. Lepas tu lagi satu yang sebelum salam tu. Kalau kita tak ngapal lah apa, yang doa Dajjal tu, kita apa, minta Allah Ta'ala, ya Allah jauhlah aku fitnah Dajjal, ya Allah jauhlah pada siksa azab kubur, ya Allah, aku banyak dosa. Lepas tu pula apa dia,
Ya Allah matilah aku yang baik. Macam-macam lah kita boleh doa ketika tu sebelum bagi salam. Tapi syarat tak boleh buka mulut lah. Kita dah belajar sebelum ni. Sebab apa? Kalau kita sebut lebih daripada 2 patah perkataan batal. 2 huruf walaupun tidak memberi makna. Kalau bahasa Arab 1 huruf memberi makna, batal. Jadi nak doa boleh. Okay. Jadi itu tempat sujud sahwi. Ni pun kita maklumlah. Pada syaratnya dan segala sunatnya. Tetapi sunat dibacanya padanya subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada tidur dan daripada tidak lupa. Jadi apa disunatkan baca tu? Saya tak hafal. Tak hafal. Tak baca, itu ialah bacaan sunat. Jadi kalau tak ni cakap dalam bahasa Melayu. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak tidur dan tidak lupa. Macam itulah bahasa Melayu. Kalau boleh bahasa Arab lagi afdal lah. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, tidak tidur dan tidak lupa. Kita nak mensucikan Allah, padahal kita nak cakap kat diri kita. Sebab apa? Sujud sahwi ni orang lupa. Kalau ikut mana boleh lupa dah semayang. Berarti kita semayang ni tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Seolah macam tu. Tapi nak buat macam mana? Manusia ni lupa. Jadi kita cakap macam tu, kita nak memuji Allah Subhanahu wa taala di samping kita nak hina diri kita. Kena niat macam tu. Seolah-olah bila kita sebut tu, ya Allah aku dihina, dah semayang pun aku boleh lupa, dah semayang pun aku boleh khayal. Tu di antaranya apa? Sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Tapi sebelum salam lah. Maka dia memberi salam dengan sengaja. Lupa. Lupa pula, luputlah. Lagi sekali, maka jika memberi salam dengan sengaja, luputlah sujud, tiada dapat lagi ia sujud kemudian daripadanya, yakni daripada salam. Tiba-tiba dah biasa dah, berapa puluh tahun sembahyang, 40 tahun duduk hari-hari itu. Cuma kita kadang lupalah. Kadang lupa juga aja kunut, kadang lupa juga tahiyat akhir tahiyat awal. Jadi disunatkan sujud sahwi. Lepas tu baca-baca fi alamina innaka hamidum majid. Kita lepas ayat tu selalu Assalamualaikum warahmatullahi. Terlupa ataupun tak tersengaja. Sebab apa? Benda yang kita tabiat. Macam kita lah, tengah tidur, kejut baca Fatihah, boleh baca terus Al-Fatihah. Sebab apa? Tabiat kita. Tak perlu kita nak ingat alham apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Lepas tu Ar-Rahman. Tak perlu ingat dah. Dah jadi tabiat, berpuluh-puluh tahun kita sembahyang. Orang kejut kita, bangun, boleh baca dah Fatihah sampai habis, insya-Allah. Ayat kursi boleh baca terus lah. Sebab apa? Sebab benda tu dah jadi dah jadi rutin kita, adat kita dalam akal kita. Sama juga bagi salam. Kita fi alamina innaka hamidum majid, terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi maka luputlah sujud sahwi tu. Dah tak kira dah, habis dah. Itulah cerita dia. Yang tu sujud sahwi, habis. Kemudian pula azan dan iqamah. Yang ni kitab ni dia tak perbahasan, tak bahas yang tinggi sangat. Kalau kita kitab besar macam kitab Tuhfah, kitab Nihayah, daripada Syekh Ibn Hajar dan Imam Ramli tu. Jadi untuk cerita kitab-kitab tu dia dia syarah daripada Minhajul Talibin. Minhajul Talibin ni ialah Imam Nawawi. Imam Nawawi pula dia ambil daripada ashab Asy-Syafi'i. Yakni anak murid Asy-Syafi'i tu dia ambil semua, jadi dia bukukan jadi Minhajul Talibin. Jadi kat situ dia ambil yang rajih. Lepas tu pula ulama mutakhir ni dia syarah pula Minhajul Talibin. Tu ada Mughni Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayah, Imam Ramli, Imam apa lagi? Imam Ibn Hajar, Khatib Asy-Syarbini. Tu. Jadi kalau nak cerita, kalau azan dan iqamah,
Jadi itu perkara sunat dan sembahyang. Mungkin dah tak cerita lah, jadi nak cerita sikit. Kalau kita tak usah dia cerita lah. Kalau kita terlajak subuh, terlajak subuh, bangun pukul 9 contoh, letih macam mana, tidur. Ni tak sengaja lah bangun. Jadi tetap juga disunatkan apa dia, iqamah. Tetap juga disunatkan apa dia, sunat azan, sunat iqamah, sunat apa, doa kunut, walaupun pukul 9 pagi. Ni nak cerita apa? Nak cerita bahasan ulama. Tapi kita tak adalah buat itu, jadi orang kata gila pula. Datang ni nak sembahyang duha, tiba-tiba angkat kunut, orang dah pelik lah. Tiba-tiba datang azan. Tapi nak cerita iqamah dan apa, iqamah dan azan ni ialah sunat. Bahkan kalau kita seorang diri pun sunat juga. Cuma kita tak adalah amal benda tu. Kalau amal baguslah. Boleh kuat apa kita qomat. Jadi kalau pukul 9 pagi kita sembahyang, ni subuh ni terlajak. Kita sebelum ni tak tinggal fadilat ataupun apa kelebihan sunat-sunat, di atasnya iqamah kita tak tinggal. Kalau kita sembahyang pun kita sembahyang Jumaat, Tok Imam apa Tok Bilal iqamah juga. Tapi bila seorang diri, kita pun nak menyempurnakan solat. Sebagai contoh, kita sembahyang seorang diri lah dekat rumah. Baru dah bangun lewat dah, dalam bilik tu kita seorang je. Jadi disunatkan kita azan. Azan pun apa dia? As-salatu khairum minan naum sebut juga. Lepas tu doa kunut pun baca juga. Cuma kita datang kat depan orang sembahyang duha, nak ganti subuh sebagai contoh, tak payahlah angkat tangan. Jadi timbul fitnah pula. Sebab apa? Ini ialah perkara sunnah. Tapi disunatkan kalau kita sengaja tak buat kunut daripada mazhab Syafi'i, kita sunat juga sujud sahwi. Sujud sahwi dia orang tak perasan. Jadi macam tu. Itu perbahasan daripada kitab besar lah. Mungkin dah ni tak ceritalah. Dan ada pun sunat yang dituntut dahulu daripada masuk kepada sembahyang, iaitu bang. Apa bang? Azan lah. Bahasa dulu panggil bang. Dulu orang duk cerita apa. Tak tahulah betul tak betul, tapi ceritalah. Orang tu orang Kedah, sembahyang kat Kedah. Orang tu musafir, dia pergi sembahyang kat Kedah. Dia ada seorang je, tak apalah Tok Imam. Lepas tu yang orang musafir tu apa dia, jadi tak ada orang nak azan. Takkanlah dia azan, lepas tu nak qomat, dia nak imam. Paling kurang pun ada orang tu azan, orang tu qomat, dia jadi imam seolah macam tu. Lepas tu kalau Kedah dia panggil bang. Dia tak panggil azan, dia panggil bang. Lepas tu pula dia suruh orang tu, hang pi bang lah. Dia panggil orang tu bang lah. Gaduh kat situ. Hang bang lah. Bang lah. Duk panggil bang lah. Bang lah. Duk kata orang tu melapor, duk kata aku bang lah. Orang tu tak faham. Contoh. Saja nak pergi ngantuk sikit. Jadi nak cerita apa? Nak cerita sebelum daripada masuk kepada sembahyang. Sebelum nak sembahyang tu disunatkan bang, azan. Jadi kita tengok nota kaki dia. Azan dan iqamah itu disyaratkan keduanya bagi solat fardu 5 waktu, dan keduanya sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Dan sebahagian ulama berkata keduanya adalah fardu kifayah. Disyaratkan azan pada tahun kedua daripada hijrah. Jadi panjanglah kalau nak cerita azan ni. Jadi disyariatkan azan itu ialah 2 hijrah. Tahun kedua hijrah. Jadi setengah ulama berkata apa? Azan iqamah itu jadi apa dia? Jadi fardu kifayah pula. Sebab apa? Nak nampak syiar. Jadi paling kurang pun kat dalam kampung tu ada juga orang azan dan iqamah. Paling kurang macam tu. Nak dengar. Tapi tak semestinya nak dengar tu kampung. Tapi kalau dengar tu kampung lagi baguslah. Dulu zaman dulu mana nak ada mic apa semua. Pada sekitar tu je dah dengar. Kita pun kalau pasang speaker ni pun dekat-dekat sini dengar, ujung-ujung sana tak dengar dah. Tapi nak cerita syariat tu, menjadi fardu kifayah. Kalau dalam satu kampung tu tiada orang azan dan iqamah, maka
berdosa habis. Soalannya tu sebab apa? Dinaikkan ialah fardu kifayah. Tapi kita alhamdulillah tempat kita ni satu kampung tu ada masjid, ada surau dan sebagainya. Itu cerita lain lah. Tak ada masalah. Sebab dia fardu kifayah, paling kurang ada satu. Contoh masjid ni bawah dia ada 4 surau. Padang satu dah cukup lah. Kadang kuliah maghrib tu tak azan. Kadang-kadang kuliah maghrib tu tak azan. Sebab apa? Nak terus lajak sampai apa? Sampai lepas isyak sikit. Masuk isyak sikit tak azan. Tapi dalam satu kampung tu ada yang azan satu je. Antara surau tu ada yang azan. Okey, terlepas. Tapi dalam satu kampung tu semua tak ada langsung. Jadi pakat berdosa habis. Sebab apa? Sebab dia menyatakan bahawasanya fardu kifayah. Setengah ulama mengatakan begitu. Yang tu kita nak fahamlah. Setengah ulama bukannya apa? Kaum muktamad. Tidak. Setengah ulama. Jadi kita ambil lah benda tu. Tapi alhamdulillah tempat kita ni satu kampung tu mungkin satu masjid 4 surau. Jadi kalau ada salah satu pun dah terlepas daripada apa? Daripada fardu kifayah. Kemudian satrah solat. Satrah ni penghadang. Penghadang. Dan ia menyahca pada tempat yang ada satrahnya. Letaklah dia letak tu satrah. Nak sembahyang ada apa? Ada penghadang. Jadi kita tengok dia punya nota kaki tu. Yakni disunatkan bagi solat tadi sekali. Yakni disunatkan bagi orang yang solat itu bahawa dijadikan di hadapannya satrah, yakni penghadang, menghalangi laluan di hadapannya. Daripada Sa'id radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maksudnya apabila bersolat seorang kamu, hendaklah bersolat ke arah satrahnya, juga hendaklah hampirlah daripadanya. Hadis riwayat Abu Daud, kitab solah, bab ma yu'maru musalli. Jadi ni sunat, benda-benda sunat. Kita sebab apa? Kita belajar ni nak sembahyang sempurna. Jadi kalau kita sembahyang seorang, untuk sembahyang seorang, letak penghadang, bukan masalah ada orang tak ada orang. Jadi disunatkan sembahyang hutan, hampas jadah, kena letak juga penghadang. Nanti kita tengok penghadang tu tara mana. Tinggi 2/3 hasta. Jadi diorang duk kira 8 inci. 8 inci. Kecil je 8 inci kan. Ada singkar ada tak? Macam mana? Tengok mana? 8 inci. Ada ni tak? Okey, sini, sampai sini. Paling kurang. Jadi paling kurang ni sunat. Paling kurang tinggi. Atau kita carilah tiang mana-mana ke, benda yang boleh tutup depan. Ini sunnah. Jadi kalau kita nak sembahyang sempurna, kita buat macam tu. Ada apa? Ada satrahnya. Kalau kita nak sembahyang seorang-seorang, ikutlah sembahyang tepi pantai ke, mandi-mandi pantai, lepas tu nak sembahyang, letak. Walaupun orang tak lalu ke apa ke, jadi itu sunnah. Setengah masjid tu ada kita tengok apa, dia letak kayu kecil tu. Bila nak sembahyang, dia letak kayu tu. Tu sunat lah tu. Yalah, bukannya apa, setiap sembahyang fardu ada orang, kadang orang musafir, orang datang apa semua, jadi nampak benda tu, dia nak sembahyang, dia letak depan. Tak apa dah. Kalau orang lalu pun tak ada masalah. Jadi nak cerita apa? Nak cerita sunat. Atau dihamparkan sejadah, atau digarisan. Digaris. Jadi tengok makna yang kata digaris tu, hampas jadah yang digaris. Jadi nota kaki kat sini, yakni hasillah kelebihan satrah itu dengan tiap-tiap sesuatu yang dirikan di hadapan orang yang bersolat itu, sekalipun dengan tongkat, anak panah atau garisan. Dalil hadis
Sabrah bin Ma'bud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bersolat seorang kamu, maka jadikan satrah, yakni penghadang bagi solatnya, sekalipun dengan anak panah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Okey. Jadi paling kurang pun orang dulu perang. Bila perang apa semua, jadi adalah bawa anak panah, apa yang busuk tu bawa anak panah jalan. Jadi kalau nak sembahyang tu pop letak depan. Tapi sekarang kita tak bawa anak panah, kita bawa beg sandang. Tu menjadi juga, nak kata ada apa, nampak juga ada yang penghadang kita dengan orang lain tu. Ada juga. Kita duk bawa beg sandang. Kan setengah orang bawa beg sandang. Kalau perempuan tu handbag, letak depan terus. Jadi nak cerita apa? Nak cerita ada dia punya apa? Satrah. Dia punya penghadang disunatkan sampai begitu sekali, walaupun anak panah. Nak cerita kalau kita sembahyang seorang lah. Kalau berjemaah tak payah letak barang itu, ganggu orang lain pula. Macam kita sembahyang Jumaat tak perlulah. Macam kita sembahyang tadi subuh, tak perlulah. Jadi kalau kita sembahyang seorang, kita datang dalam masjid ataupun kita sembahyang memang seorang, memang tak ada orang dah. Tempat tak ada orang, dalam kebun, ada tak apa, pop bentas jadah, lepas tu letaklah dekat situ. Ataupun kita datang-datang tengok tak ada apa, kita bawa ridak contoh, atau bawa jadah letak kat depan tu. Nak ada apa? Nak ada dia punya garisan menyatakan, oh ini kawasan kita sembahyang. Kalau tak ada apa dah, sembahyang tepi pantai, tanah yang bersih, kita boleh sembahyang atas tanah, tak ada masalah, tak ada lapik, tak ada masalah. Cuma kita apa? Buat garisan. Soalnya tu, itu pun yang dikira sebagai satrah. Ni nak dapat benda sunat ni. Kemudian digaris di hadapannya, hadapan orang sembahyang tu, tumiknya hingga qadar 3 hasta ke hadapan, dan adalah satrah itu antaranya, dan sesuatu jangan lebih daripada qadar 3 hasta. Tak adalah sampai ujung sana dekat sini. Kalau kita nak sembahyang tu, apa dia? Apabila kurang pun kita nampak tiang tu. Ni nak cerita sembahyang seorang, tiang tu ataupun dinding tu. Jadi janganlah lebih sampai 3 hasta. Nak kata apa? Nak kata dekat kita sujud tu, dia hampir. Sujud dia hampir dengan apa? Dengan yang tutup tu, penutup tu. Maka itulah yang apa? Yang dikirakan sunnah. Dan adalah satrah itu sekali tetapi jangan dijadikan berhadap pada mukanya, tetapi dijadikan sebelah kanan atau kirinya. Jadi kita tengok nota kaki lagi. Dalil hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu berkata, saya tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat ke arah tiang kayu dan tiang, juga pokok kayu, kecuali beliau menjadikannya sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Ni cara nak apa? Nak dapat sunnah pula. Jadi apa? Al-Miqdad ni dia tak pernah menengok Nabi solat, melainkan dia tengok Nabi solat tak ada apa? Tak ada betul-betul tiang. Jadi tiang tu duduk sebelah kanan. Tapi itu kira satrah juga. Tu kalau tiang macam ni, kalau dah apa dinding macam ni, nak buat macam mana? Memang duduk situlah, dah tak boleh lari lah. Jadi kalau nak dapat yang sunnah tu, ialah Nabi SAW itu apa dia? Kalau dia sembahyang, mana kata ada satrah, tapi satrah tu seolah-olah dia sengit sikit. Itu nak dapat fadilat lah. Tapi kita nak letak depan pun tak ada masalah. Itu pun dapat fadilat sunnah juga. Sebab apa? Sebab ada satrah untuk kita melakukan solat. Yang tu insya-Allah maklum lah tu. Kemudian kita teruskan lagi. Sebab yang ni dia mudah sikit, tak tajuk kecil. Makruhat solat. Benda-benda yang makruh dalam solat.
Yang ni benda-benda ni kita nak kena jaga. Sebab kena ingat yang kita cerita sebelum ni, kalau kita solat berjemaah melakukan satu saja benda makruh, maka gugurlah dia daripada pahala berjemaah. Pahala jemaah yang masyhur 27, ada yang riwayat lain menyatakan 25 darajat. Tapi kita pakai 27 darajat. Jadi kalau kita sembahyang berjemaah ada melakukan salah satu benda yang makruh, maka terjatuhlah apa dia? Yakni fadilat. Tak dapat fadilat. Jadi kita nak kena jaga benda-benda makruh ni. Kalau tak sembahyang saja tak dapat fadilat. Bolehlah dapat apa? Dapat pahala kita berjalan kaki, boleh dapat pahala apa dia? Kita tunggu azan, boleh dapat pahala kita apa? Kita sembahyang dengan imam dan sebagainya. Benda-benda tu dapat, tapi pahala berjemaah yang ganda 27 tak dapat. Sebab apa? Sebab kita ada melakukan perkara yang makruh. Maka kita tengok apa yang makruh dia. Dan yang makruhnya, yakni makruh dalam solat itu, pada sembahyang itu amat banyak sekali. Banyak sekali benda-benda makruh. Jadi dia tak letak, kalau syarat dia letaklah berapa? Ada 9. Kalau rukun solat letak ada 13. Tapi makruh ni terlalu banyak. Maka musannif tak letak apa? Tak letak angka berapa. Sebab apa? Dia nak cerita pun banyak juga benda-benda makruh. Setengah daripadanya berpaling ke kanan atau ke kiri dengan mukanya. Semayang Allahu Akbar, sekejap lagi tiba-tiba dengar YB datang contoh, dia pusing, tak batal. Pusing tak batal. Kalau pusing macam ni, ingat mazhab kita jangan lebih 3 kali berturut-turut. Sini pusing sini, 3 kali batal. Tapi kalau dia ni puk, cicak jatuh puk, dia pandang. Macam ni pandang. Tapi dada jangan pusing. Kalau dada pusing batal. Kepala pusing tak apa. Tiba-tiba kita duduk belakang, dia tengoklah ada berlaku orang jatuh ke apa ke, puk itu pusing, tak batal. Tapi apa ukur dia makruh kan? Tak dapat pahala tu. Dengan syarat jangan 3 kali pun turut-turut. Kalau nak garu pun sama juga. Letak batu garu dengan jari. Ni tak kira. 1000 kali. Gatal. Tak kira. Tapi kalau macam ni 1, 2, 3 batal. Kali ketiga dah batal dah. Sebab apa? Dia lebih pada 2 kali. Sama juga kita berjalan langkah sekali, 2 kali stop. Tunggu, datang lagi. Sekali, 2 kali stop sampai masuk saf. Contoh. Adapun perbuatan kita lompat apa macam tu Cina tu. Yang pakai apa? Yang pakai kertas tu. Petang pak. Lompat sekali. Tuk sini. Yang tu apa dia? Benda yang besar sekali saja batal. Yang tu kita dah faham. Mengikut mazhab Syafi'i. Sama juga kalau apa? Setengah-setengah tu bila sembahyang panjang letak Quran dalam poket. Lepas tu nak ambil Quran. Pergi kat Masjidil Haram ke mana ke, sembahyang tarawih apa? 1 juzuk. Hari ni malam yang ke apa? Yang ke-15, juzuk 15 kita tanda siap-siap dah. Angkat. Ingat, sekali tak apa. Kalau buat angkat, cari barang ni, gerak banyak kali lebih daripada 2 kali, batal. Walaupun dia tengok Quran, tak ada masalah. Tengok Quran tak ada masalah. Tapi bila gerak ni, dia tak dalam poket. Jadi bila tak dalam poket, lepas tu duk goyang sana sini. Jadi nak buat macam mana? Satu. Macam tu. Sebab apa? Pergerakan tak boleh lebih daripada 3 kali. Sebab apa tak boleh lebih 3 kali? Ada hikmah dia. Sebab dalam solat tak boleh buat perbuatan yang bukan perbuatan solat. Sebab tu tak boleh 3 kali. Garu, itu bukan perbuatan solat. Padahal kita duduk dalam solat. Panas sini sana sini, itu bukan perbuatan solat. Kita melakukan, memang batal lah. Itu dia kata apa? Sebab itulah lebih daripada 3 kali Imam Syafi'i jaga. Mazhab lain, Allahu a'lam. Kita tengoklah kitab lain.
Tapi mazhab Syafi'i lebih daripada 2 kali batal. Sebab apa? Sebab melakukan perbuatan yang bukan perbuatan solat. Kalau kita buat perbuatan solat, nak bangun daripada sujud, setengah orang tu apa dia? Memang susah nak bangun apa semua, letih tak larat, obesiti dan sebagainya. Kalau dia nak bangun tu, dia pegang tiang, macam main gym tu. Contoh dia duduk tepi sekali, ada tiang kat situ, memang ada buat khas untuk dia lah. Jadi dia sujud, lepas tu dia nak bangun qiyam, jadi dia power kat situ, dia angkat macam ni, tak batal. Sebab dia nak buat melakukan perbuatan solat. Sama juga kalau dia semayang, tuk guru, dia jaga juga. Jaga apa? Dia nak dapat perbuatan solat tu. Tak nak semayang duduk, walaupun dah uzur dah. Apa? 2 orang papah kiri kanan, semayang lah. Papah kiri kanan, ni tengah semayang uzur dah, tak boleh jalan dah. Jadi nak semayang juga, semayang berdiri. Nak kata tuk guru nak ambil fadilat tu. Sebab apa? Dia jaga pada muda, bila dia teruk pun, dia pun nak tu juga. Jadi anak murid pegang lah, tengah semayang ni, pegang berdiri. Setengah tuk guru tu apa? Pegang tongkat. Dia tengok lu apa tuk guru dekat mana, pasal tumbuh. Semayang tu dia pegang tongkat. Tapi yang tu ialah apa dia? Perbuatan nak melakukan solat. Dia termasuk situ. Sebab apa? Dia qiyam, tapi dia tak larat, tapi dia ada benda nak paut. Itu termasuk juga perbuatan apa? Perbuatan solat. Tapi adalah perbahasan dia, panjang sikit lah nak cerita. Nak cerita apa? Nak cerita walaupun kita melakukan macam tu, letak besi kat sini, bangun daripada sujud, letak besi, pegang besi tu. Tak nak apa? Tak nak pergi jatuh. Kalau ikut, pegang besi tu bukan perbuatan solat, tapi dia nak jadikan untuk dia nak melakukan rukun solat, yakni rukun fi'li, rukun perbuatan, maka dia kira perbuatan juga, perbuatan solat. Yang tu nak kita kena faham. Jadi tak adalah kita tengok, kata tak boleh lebih 3 kali, tapi tengok orang ni duk angkat-angkat apa semua, tak erak, tak larat dah, tapi duk gagah macam tu lagi, sembahyang pun pakai tongkat lagi. Yang tu dia nak menjaga perbuatan solat, tu cerita lain. Yang ni perbuatan ni tak berkaitan langsung. Apa dia? Garu, tak berkaitan langsung. Garu, lepas tu betul tali pinggang, setengah tu dia punya seluar londeh, angkat je lah sekali. Ni bila angkat, nak juga bagi center sama dengan pusat. Seluar londeh, tak tahulah tali pinggang dia macam mana, angkat tinggi sampai pusat dah okey dah. Buat kiri kanan pula, ingat batal. Pakai track shoot tak apalah, dah terlondeh sikit dah waktu sujud tu, nak londeh lah, tapi tak nampak aurat lagi. Tapi nak tarik balik naik atas, tarik sekali lah. Lepas tu kalau nak betul, tunggu dulu, berhenti. Lepas tu tarik sekali lagi, kiri ke, lepas tu tarik. Jangan berturut-turut. Kali ketiga batal. Yang tu yang dimasukkan pergerakan. Kemudian okey, yang tu apa? Ke kanan atau ke kiri mukanya. Pergi kanan atau kiri, apa sajalah. Mata dia jeling, nak buat macam mana? Tiba-tiba setengah masjid, ni okey lah, setengah masjid di TV depan tu, jadi mata mendilau je. Siapa tengok, oh ni ustaz ni, oh ada program, nak datang ni. Nampak? Itu dia ada benda-benda apa? Benda-benda yang makruh juga. Sebab itulah kalau boleh, kita kalau nak sembahyang tu, kalau boleh, ni tak ada cerita ni, kalau boleh, janganlah kita pakai baju ada tulisan. Tulisan kat baju tu, bila sembahyang orang belakang baca. Masjid Kampung Sawah Sunggala. Tengah sembahyang ni, imam duk baca kat depan. Bukan apa? Sebab takut benda-benda itu menjadi makruh. Tu je. Kadang-kadang tulisan banyak kat depan ni, kita duk tulis macam-macam lah, ingat matilah apa, contoh lah. Ni alhamdulillah lah, tak ada apa, biasa je. Setengah masjid tu dia tulis banyak.
Kalau ayat Quran tu ada tengok ayat kursi tak apa dah. Ni dia tulis tulisan peringatan, dilarang merokok, tak boleh handphone apa semua. Dia letak betul-betul kat depan. Ataupun sengah-sengah tulisan berjalan. Okey, korban RM750 apa semua. Makmum kat belakang ni, imam dah lah baca apa? Baca panjang. Dia pun duk boring tu duk baca. Oh, telefon apa pengurusi. Oh, ni nombor telefon pengurusi. Oh, ni JK dia. Oh, yang ni jadi duk baca kat situ. Oh, Bogor nak buat masjid dengan dai contoh. Semua dia tu baca. Takut benda betul jadi makruh. Sama juga dengan TV, kalau terdepan takut macam tu lah. Kalau boleh tutup, alhamdulillah. Sebab apa? Benda tu kita nak kena jaga juga. Tulisan-tulisan apa semua. Jadi sama juga kalau pakai baju pun. Kelab Pengakap Malaysia. Kampung Sawah Sunggala. Orang belakang tu baca. Dia pantang ada je sebab apa? Dia tunjuk sini. Atau melihat ke langit. Samalah. Dia duduk melihat atas, tengok surau ni. Oh, ni kipas nak tukar ni, kena buat aircon apa semua ni. Jadi dia tu sendiri makruh. Tapi kalau kita boleh apa? Kalau pihak masjid boleh buat orang tak baca tu, okeylah. Letaklah tepi dinding luar ke apa. Sebab apa? Sebab kita nak takut tu lah jemaah jadi macam tu. Bukan setakat jemaah, kita sendiri pun kadang terbaca juga. Saya sendiri pun cakap terang juga kalau ada ni stiker baru ni. Apa akikah korban 750. Kok termasuk fikir. Dah jadi cerita lain dah. Contoh. Kerana yang demikian itu permainan syaitan. Jadi nak cerita apa? Kalau permainan syaitan, datanglah orang baik macam mana pun, orang alim macam mana pun, dia tetap juga syaitan tu nak ganggu. Apa dia? Samalah kalau kita tulis tu. Takut apa? Takut terpandang, kadang lihat atas. Sengah-sengah tempat tu masjid cantik, tak apalah dengan lampu mahal apa semua, kita pergi kat situ. Contoh orang macam-macam lah. Contoh pergi masjid baru Senayan. Contoh kali pertama pergi, orang dah sembahyang situ 40 kali, tak ada apa dah. Seorang sembahyang tengok lampu. Lampu ni mesti harga 30-40 ribu. Datanglah. Lepas tu pula, dia punya ukiran pula. Lepas tu ada tulisan-tulisan pula. Cantiknya masjid ni. Tapi nak buat macam mana, kita manusia. Cuma kalau kita boleh elak, kita elak lah. Sebab apa? Syaitan ni dia nak ganggu kita, nak bagi apa? Paling kurang pun buat makruh, tak apalah. Bukan nak batal solat, paling kurang pun jadi makruh. Paling makruh, sia-sialah kita sembahyang 27 apa? Fadilat 27. Soalah macam tu. Dan setengah daripada makruh itu, apa dia? Menutup mulutnya. Nanti terbahas. Dengan umpama kain, melainkan menguap, maka sunat tutup mulut dengan tangan, kerana disebut dalam hadis, apabila menguap seorang kamu, maka hendaklah memegangkan dengan tangannya atas mulutnya, maka bahawasanya syaitan masuk pada mulutnya. Mulut orang yang menguap. Okey. Jadi yang ni bab apa? Bab menutup mulut. Jadi kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada melabuhkan pakaian di dalam solat. Satu. Juga beliau melarang daripada menutup seorang laki-laki akan mulutnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ni tutup mulut untuk orang lelaki, menutup mulut bagi orang lelaki dengan ketiadaan kemudaratan. Kena faham itu. Sekarang kita COVID, takut menjakit apa semua, duk musim-musim batuk ni. Sebab apa? Tutup tu ada benda mudarat. Tak ada masalah. Bahkan kalau kita sujud, yang kita belajar sebelum ni, sujud ialah tempat sujud itu, anggota sujud di antaranya dahi, tak boleh ada lapik kain dan sebagainya dengan tempat sujud tu. Tapi dah apa? Dah accident, kepala terbelah macam ni, pusing macam apa? Serban. Besar pula tu, besar daripada serban tu. Tapi sujud sah. Sebab apa? Sebab darurah.
Jadi sama juga dengan penutup mulut yang kita pakai. Penutup mulut yang kita pakai, sebab apa kita pakai? Bukan sengaja kita nak pakai itu sahaja. Ada berkenaan dengan darurah, maka itu ialah terangkat. Samalah yang pakai apa? Yang pakai balut serban tadi tu, walaupun dahi dia tidak kena tempat sujud, maka sah sebab apa? Itu darurah kepadanya. Untuk lelaki. Yang perempuan pakai niqab, iaitu apa dia? Tiada masalah. Tapi kalau tak ada apa, bukannya haram, tak haram, cuma makruh. Ni nak cerita makruh. Tak ada apa-apa, saja nak tutup mulut. Tutup mulut apa? Tak nak biung kenal. Pakai topeng ni, pakai sengah. Jadi tutup tu bukannya ada apa, ada sebab menyakit ke, batuk ke, takut kena menyakit ke, apa ke. Tak ada langsung sebab darurah. Dia tutup apa? Tak nak biung kenal. Dia pakai kopiah tak apalah, tapi dahi kena buka lah. Lepas tu dia tutup macam orang perempuan. Macam kita pakai mask lah, tutup. Dengan niat apa? Tak nak biung kenal. Itu bukan termasuk benda darurah, maka itu makruh. Tapi tak batal pun. Saja je, aku nak sembahyang nak bagi tutup muka saja. Dia niat saja tanpa ada darurah, maka batal. Bukan batal, makruh. Bila makruh, tak dapatlah fadilat apa? Solat berjemaah. Yang tu. Kemudian menguap. Sama juga menguap disunatkan tutup mulut. Menguap disunatkan tutup mulut. Itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita maklum. Kemudian dan setengah daripada mensikatkan rambut atau kainnya, kain sarung, kerana dia tegah pada hadis. Jadi kita tengok dia punya ni. Dalil hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya disuruhkan bahawa aku sujud di atas 7 tulang, dahi, 2 tangan, 2 lutut dan hujung 2 tapak kakinya, dan ketiadaan menahankan kain, juga rambut, yakni menghimpunkan keduanya ketika sujud. Jadi kalau waktu sujud tu apa dia? Jadi kalau boleh kita tutup. Sekarang kalau rambut panjang dari sini, jadi bila sujud rambut turun bawah, umpama sikap, tak batal. Tapi takut masuk dalam makruh. Jadi kalau yang rambut panjang tu pakai kopiah. Pakai kopiah tak ada apa. Memang rambut panjang. Rambut panjang. Sebab setengah-setengah orang tu apabila kalau dia tak pakai, apa dia? Rambut jatuh bawah. Jatuh bawah tutup dahi. Kalau rambut tutup dahi tak sah. Sebab yang Ibnu Abbas kata ialah tempat anggota sujud tu 7 tulang. Apa dia? Ni sini. 1. Ni 3. 2, 1, 1, 2, 3. Lepas tu 2 lutut 5. Lepas tu 2 tapak kaki yang apa? Yang kaki tu yang kemek tu. Apa? 2. Jadi semua 7. Tapi kalau rambut tu dia jatuh, jadi yang tu kena apa? Kena sikat di atas. Tahu pula dia simpan rambut panjang sampai sini lah, tu jatuh. Jadi sujud dia naik. Tak batal sekali. 3 kali batal lah. Kalau dia buat macam ni tutup batal. Jadi bila sujud, tapi itu yang menyikat rambut tu ialah termasuk dalam perkara yang makruh. Jadi buat macam mana? Pakailah kopiah. Pakai kopiah ke apa-apa sajalah. Kalau kat negara Arab, yang main pakai topi je, topi apa? Topi sudu tu. Pakai. Semayang, pusing belakang. Tengok anak-anak muda semayang, pusing belakang. Tapi tak payahlah tengok budaya tu. Tapi dia tak ada masalah. Apa dia? Dia nak tutup kepala. Jadi kalau masuk tandas pakai cap pun dapat juga fadilat tutup kepala masuk tandas. Sikit lagi. Dan dimaafkan pada perempuan. Kalau perempuan dimaafkan. Jadi
Apabila kata dimaafkan, makna kata tidak diambil kira lah. Makna kata kalau perempuan jadi makruh lah. Tapi macam mana nak keluar? Sebab apa? Sebab semayang pun memang kena tutup juga. Hanya muka dan tapak tangan saja. Seolah macam tu. Tiada dimaafkan. Ia sembahyang, ia ni perempuan, sembahyang dengan sanggulnya atau jalin rambutnya kerana kesukaran untuk membukakan sanggulnya. Nanti kita bahas balik. Wallahu ta'ala alam. Ini panjang cerita. Jadi itu di antara benda-benda apa? Benda-benda yang kalau kita buat jadi makruh, tapi tak sampai haram, tapi tak dapatlah fadilat 27 apa dia? Darjat yang kita idam-idamkan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.